Cakap boleh. Ha? Kitab kosong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Soal kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وأن نتعلم وتعلم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan umum kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulahat, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, wabil khusus ila imamuna Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga kepada pengarang kitab fiqh idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut Syekh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mati lagi saya muliakan Tuan Pengerusi Ahli Jurutugas, seterusnya tuan-tuan dan puan para asatizah sidang jemaah hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Sejuk-sejuk ni. Tak apa, slow sikitlah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk sama-sama kita bincang berkaitan dengan agama kita, yang mana ni di antara asbab disebutkan oleh guru kami, man ruziqa al-ilma fid dina dulla ala husnil khatimah. Barang siapa yang diberikan rezeki, iaitu rezeki ilmu agama ini, dulla ala husnil khatimah, maka akan ditunjukkan jalan untuk dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kerana Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan dia kebaikan masa dunia, masa nak mati, lepas mati, maka Allah Taala buat mereka ni akan memperdalami ilmu agama. Malam ni insya-Allah kita sambung balik kita fiqh. Last kita bincang sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Jadi dah bincang sebab kena mandilah. Muka surat 12 insya-Allah. Tajuk malam ni tuan-tuan ialah sambung berkaitan dengan tajuk sebelum ni. Ada 6 perkara yang menyebabkan seseorang kena mandi wajib. 3 khas untuk lelaki, 3 lagi berkongsi lelaki, dan juga 3 khas untuk perempuan, 3 lagi berkongsi lelaki dan juga wanita. Sekarang kita tengok fardu mandi hadas. Hadas ni tuan-tuan, apa maksud hadas? Dia amrun i'tibari. Amrun i'tibari, perkara yang kita iktibarkan ada pada anggota badan. Haisu yamna'u min sihhatis salah la murakhas. Yang adanya perkara tersebut menyebabkan tak sahnya ibadah solat kita ni.
Kita hanya iktibar hadas ni tak nampak. Pada zahir mata kasar kita ni tak nampak. Kecuali mata orang yang Allah Ta'ala bukakan hijab, nampaklah. Kan? Orang ni berhadas, orang ni ada dosa ke sebagainya lah. Bagi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bagi anugerah, siapa yang Allah nampak, dia nampak lah. Tapi pada mata kasar kebanyakan manusia ni, hadas ni benda yang tak nampak. Lepas tu dia panggil apa? I'tibar saja. Ada pada tubuh badan. Dan kita sebutkan sebenarnya tuan-tuan, di antara asbab mandi wajib ni apa? Keluar air mani. Jadi air mani bukannya najis. Tapi kenapa mewajibkan mandi? Sedangkan air kencing najis. Keluar hadas besar najis. Tapi diwajibkan basuh saja, tak diwajibkan mandi satu badan. Sedangkan tu najis. Air mani bukan najis, tapi kenapa diwajibkan pula mandi? Jadi tuan-tuan, mandi disebabkan kerana bersama ataupun keluarnya air mani ini bukan disebabkan najis. Sebab air mani ini suci, tapi disebabkan Allah minta sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang mana kata para ulama, bila mana keluarnya air mani, satu badan ni terasa nikmat. Telinga rasa satu badan lah rasa nikmat, berbanding dengan hanya keluar air kecil ataupun yang besar sahaja. Jadi sebagai tanda mensyukuri nikmat tersebut, maka diwajibkan untuk kita mandi. Sebagai salah satu jawapan lah. Baik, muka surat 12. Fardu mandi hadas. Fardu ataupun rukun mandi hadas, 3 perkara. Ada yang sebut 2. Pertama, niat, iaitu niat mengangkat hadas junub ataupun mengangkat hadas besar, atau niat mengharuskan fardu sembahyang. Kalau dalam bahasa Arabnya, nawaitu raf'al hadasil akbar, macam kita dah buatlah, sahaja aku mengangkat hadas besar, itu dalam bahasa Arab. Ataupun sahaja aku mandi untuk mengharuskan fardu sembahyang. Sahaja aku mandi untuk mandi hadas, mandi junub, sama aja. Sahaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar, sahaja aku mandi untuk mengharuskan fardu solat, atau niat fardu mandi, sahaja aku mandi fardu, mandi wajib lah. Atau menunaikan fardu mandi, atau mandi yang fardu, atau mandi yang wajib. Ataupun bagi perempuan, sahaja aku mandi untuk mengangkat haid, sahaja aku mandi untuk mengangkat nifas. Jadi semua tu, haid ke nifas ke junub ni, semuanya dalam kategori wajib. Maka sekejap lagi belakang ni tuan-tuan, kita akan jumpa nanti jumpa tak? Bila kat mana ni? Lambat lagi kot. Dia ada dalam kategori ni tuan-tuan. Dalam bab hadas ni, dia ada hadas kecil, hadas sederhana, hadas yang besar. Apa maksud kecil, apa maksud sederhana, apa maksud besar? Kecil daripada sudut pantang larang dia. Kalau orang yang berhadas kecil, 4 je. Kalau orang yang berhadas sederhana, contohnya disebabkan bersama, nak kena mandi wajib, ada tambah lagi 6. Kalau disebabkan hadas besar, contoh macam haid dan juga nifas, tambah lagi sampai 10. Antaranya apa tuan-tuan? Tak boleh ambil uduk. Sebab uduk ni bawa maksud satu je, ibadah aja. Beza dengan mandi. Mandi boleh jadi mandi adat, boleh jadi mandi sunat, boleh jadi mandi wajib. Tapi uduk tidak ada maksud yang lain. Jadi kalau orang haid, solat pun tak boleh. Tu besar lagi pada uduk. Uduk dengan solat, solat besar lagi. Jadi orang haid, solat pun tak kena. Bawah pada solat, itu uduk pun tak perlu. Tak dibolehkan. Itu ada kategori dah, dia panggil pantang larang, hadas kecil, hadas sederhana, hadas besar. Baik, yang pertama ni mesti niat. Sekiranya niat mandi sahaja tidak sah, saja-saja mandi saja, maka tidak sah tanpa niat mengangkat hadas. Hadirin sekalian, kata guru saya, benda ni kita akan nampak mandi je pun, tapi dia akan menyebabkan kesan kalau orang tak ambil perhatian, menyebabkan solat pun tak sah. Dan pernah saya kata, kami masa di Yaman test anak-anak muda ni, hak sudah balik, hak sudah datang haid nifas ni, kena niat mandi wajib bukan niat mandi saja ke? Tak boleh. Mazhab kita mesti niat. Mazhab Hanafi tuan-tuan, kalau tak niat tak apa. Sebab dalam mazhab Hanafi, niat itu untuk nak menyempurnakan ibadah. Mazhab kita tak niat tak sah. Tak sah semayang, sempurna pun lagi tak lah. Itu kena ambil perhatian kalau kita ni bermazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Cuba kena buat
dalam grup ke ada anak muda ke, buat poll tengok siapa yang baru tahu. Sebab ada yang buat tuan. Contoh utamanya pelajar-pelajar sekolah menengah ke sebagainya, mereka mandi gitu je. Tu pun kalau mandi. Dan yang lebih tragis ni tuan-tuan, apa dia? Nak sebut pemalu, tapi anak muda hari ni berlaku lah. Apa dia? Saya ni sebelum kahwin, kami ni sebelum saya dengan kahwin, dengan bakal mentor bakal suami, bakal isteri saya ni, setiap malam lah, boleh kata setiap minggu kami bersama. Dia boleh tulis tentang macam tu. Nah, maksudnya apa? Zina. Na'udzubillah min zalik. Kemudian dia kata macam manalah nanti. Sekarang dia kata tengah hot. Macam manalah nanti kalau lepas kahwin takkan setiap hari nak kena mandi wajib. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Boleh dipikir macam tu tuan? Ni bahaya anak kita ni, anak-anak bangsa kita ni. Sebab tu Nabi kata apa? Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ni boleh diampunkan dosanya. Illal muhajarah. Kecuali mereka yang buat dosa terang-terangan. Dia pun buat sembunyi, tapi sebarkan aib mereka. Ni orang macam ni Allah tak ampun dosa ni, bahaya. Tu zaman kita ni ada tuan, dan tak segan pula tulis dalam Facebook. Musibah tuan ni. Sebab tu musibah ni bukan hanya melibatkan peperangan, doa kunut nazilah ni. Umat jauh dengan Allah Ta'ala, umat jauh dengan Nabi SAW, umat jauh dengan agama pun musibah. Maka sebab tu para ulama yang hak, mereka baca doa kunut nazilah sepanjang masa. Walaupun tak ada gempa bumi, walaupun tak ada peperangan. Tapi musibah jauh dengan agama ni tuan-tuan, musibah terlibat dengan dosa ni adalah lebih berat lagi. Moga Allah selamatkan kita, anak kita, keluarga kita, insya-Allah, semua keturunan kita, insya-Allah. Amin. Perempuan yang haid dan juga yang nifas hendaklah niat mengangkat hadas haid ataupun nifas. Tadi sebutlah. Niat itu wajib disertakan tak kala mula membasuh anggota sampai supaya dikira basuh anggota itu. Untuk bab mandi wajib ni tuan-tuan, kita sedia maklum, dia tak macam wuduk. Wuduk yang wajibnya kita basuh start pada muka. Tu orang kata wajib wuduk. Jadi kalau kita masa basuh tangan, kita niat nak ambil wuduk, niat mengambil wuduk masa basuh tangan, boleh tak tuan? Boleh, kalau sekiranya dengan syarat lah, niat tersebut berkekalan sampailah kita basuh muka sampai habis. Tapi yang wajib dia bila masa nak basuh muka. Tapi untuk mandi wajib, apa saja anggota yang mula kena air tersebut, maka diwajibkan untuk niat dah. Tak kira, tak syarat nak start jurus daripada kepala ke, daripada kaki ke, tengah badan ke, mula-mula kena tubuh anggota badan, maka dia akan kena niatkan hadas, niatkan angkat mandi wajib. Maka sekiranya niat itu dimulakan selepas membasuh satu anggota, kenalah dibasuh semula anggota yang tidak berserta dengan niat. Basuh kaki, niat basuh kaki dah sampai ke lutut. Sampai ni masa jurus ni mandi semua ni baru teringat, oh tadi tak niat pun. Ataupun start niat pada basuh kepala aja. Jadi bawah tersebut kata pengarang kena basuh semula lah. Kena basuh semula sebab permulaan niat ni pada mula-mula anggota badan yang kena. Dia tak sama macam wuduk, dia mesti mula daripada muka dulu. Jadi kalau dalam bab mandi wajib ni tuan-tuan, kita akan tengok bab sunat sunat nanti kita sebut. Keduanya, syarat kedua tuan-tuan, rukun kedua, menghilangkan najis lebih dahulu jika ada pada badan, bagaimana diutarakan oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kata kena hilangkan najis lebih dahulu. Maka menurut pendapat ini, sebelum mandi kenalah basuh najis itu lebih dahulu, kemudian baru basuh untuk mandi. Maksudnya kena 2 kali basuh, tidak cukup dengan sekali basuh. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i, kena 2 kali mandi, 2 kali basuh. Tetapi pada pendapat Imam Nawawi, tidak wajib basuh 2 kali, cukup dengan sekali basuh untuk najis dan juga mandi, package. Itulah air untuk basuh najis, itulah air untuk mandi wajib. Pendapat Imam Nawawi lebih kuat dan juga lebih sesuai. Tapi ada lagi syarahan dia. Persisihan faham antara dua pendapat ini ialah tentang masalah najis hukmi, najis yang tak nampak tuan.
Dia panggil hukmi. Dari segi hukum, badan-badan tersebut ada najis yang tiada ainnya. Najis tak nampak. Ain ni maksudnya benda nampak. Ain mata kan, ain yang nampak najis. Jadi kalau dalam masalah ni kata Imam Nawawi, sekali tak apa. Sebab najis sebut kita hanya andaikan sahaja ada pada badan, tak ada pun kat badan ni. Kita andaikan sahaja, maka cukuplah najis dan juga mandi wajib tu dikira package sekali. Okey. Atau yang ada ain dan boleh hilang segala sifat-sifatnya dengan sekali basuh. Kalau nampak ain sikit, nampak najis sekali pun, sekali basuh hilang aja. Jadi boleh memadai pilih pendapat Imam Nawawi ni. Sekali basuh untuk dua package. Package basuh najis, package mandi wajib. Kalau sekali basuh. Adapun jikalau ada ainnya, nampak najis sebut dan tidak boleh hilang sifat-sifatnya, tiadalah khilaf lagi, melainkan wajib dibasuh lebih dahulu hingga hilang segala sifat-sifat itu. Wajib basuh najis dulu, kemudian wajib barulah mandi wajib. Ini yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, meratakan air pada kulit. Ada dalam kitab-kitab yang lain mereka akan sebutkan meratakan air tu kira sekali buang najis lah. Ada yang diperincikan buang najis dulu, kemudian baru meratakan air. Yang ketiga syarat tuan-tuan, meratakan air ni pada kulit. Wajib kita ratakan air pada kulit. Wajib ni tuan-tuan dipanggil apa? Kena yakin ke kena zon? Zon ni dia sangka besar kita 75%. Kan? Ada seorang ustaz tu dia kata apa? Kita mandi wajib dan juga ambil wuduk beza. Untuk berwuduk wajib kita yakin 100% ni kena ni. Celah-celah ni kena. Ni celah semua kena. Kepala mesti kena rambut. Ni tangan sampai ke siku ni wajib kita yakin kena. Untuk mandi wajib dia kata pula hanya sekadar zon. Sangka besar kita ni air dah kena semua badan. Tu kurang tepat sikit lah. Yang tepat macam mana tuan? Dua-duanya zon sahaja. Jadi tuan-tuan, kita ambil wuduk ni basuh muka. Sangkaan besar kita ni insya-Allah celah-celah ni semua kena ni. Kita pun tak tengok, tak tanya orang sebelah ni. Air masuk tak celah kulit kau ni? Tak tengok kat cermin kan? Tu kalau buat macam tu dia panggil kena tahap yakin. Yakin ni kena 100%. Jadi kita ambil wuduk tak buat itu kan? Kita zon saja. Sama juga dalam bab mandi wajib. Sangka besar kita ni, ni insya-Allah kena dah ni. Kena dah air satu badan ni. Kena pada kulit ni. Baru sah. Kalau kulit, rambut dan bulu-bulu seluruh badan. Tiada beza antara yang jarang dan yang lebat. Semuanya dikehendakkan air sampai rata luar dan dalam. Rambut yang ditocang. Orang lelaki boleh pakai tocang tak tuan? Boleh tak? Disebutkan bahawasanya Nabi Adam AS juga ada pakai 4 tocang rambut. Dan ketika mana juga Fathu Mekah tahun 8 Hijrah, disebutkan Nabi SAW ni ada arba'ah ghadair, ada 4 tocang. 2 depan, 2 belakang. Ni rambut yang tuan ikat 1, 2, 3, 4. Nabi buat. Sini kata para ulama macam mana? Kena tengok dulu keadaan dia. Kalau saya adalah hak kurih ni, Rasulullah badan sasa sedap, bidang, marbuk. Jadi sesuai lah dengan kalau pakai badan sasa, pakai macam tu, nampak smart lah. Sadu kan. Tapi kalau saya contoh hak kurih ni, contoh bagi contoh sendiri senang. Saya pakai 4 tocang tu. Ni ustaz kan maknya mana ni? Dia jadi fitnah lah. Haram pula pakai. Tak boleh nak. Haram, fitnah. Ataupun kalau lah pakai tocang sebut jadi uruf ataupun adat bagi geng-geng samsing kawasan sebut, tak boleh pakai. Walaupun kita baca hadis, ya Nabi buat, tapi tengok macam mana. Itu nak menggambarkan mana ni? Dada Nabi ni bidang. Kemudian waktu pula nak buka kota Mekah, orang Quraisy ni macam-macam. Yang nak bunuh Nabi, yang macam-macam dengan Nabi ni, Nabi pakai serban hitam, gah hitam ni ataupun jubah hitam ni, gah dipanggil untuk kemegahan. Waktu kita ni pun imam-imam pakai hitam kan, untuk dia nampak izzah, kemegahan. Lain pada tu, kita
Tak imam ni, makmum ni pakai putih, terutamanya pada hari Jumaat. Pada sembahyang hari Jumaat lah. Bukan hari Jumaat tu, pada sembahyang Jumaat tu. Itu sunat dia. Jadi tuan-tuan, tocang lah. Kalau di sini rambut yang ditocang atau yang disanggul perempuan, jika tidak sampai air ke dalamnya, wajiblah dirombak tocang. Buka tocang tadi tu, wajib buka. Atau atau sanggul itu. Dan rambut yang bersimpul dengan sendiri, jika tidak sampai air ke dalamnya, adalah dimaafkan. Rambut yang bersimpul dengan sendirinya, orang kira rambut dia Maggie kot lah, bergulung-gulung kan. Kalah pada Maggie tu, gulung-gulung sungguh. Maka benda bukan daripada perbuatan diri dia, maka dimaafkan. Dia kecil-kecil macam tu, zon dia sangka air sampai, tak apa, tak payah dia potong sekalipun banyak, sebab dia simpul sendirilah. Jadi kita kecil-kecil rambut, sangkaan kita air dah sampai. Tu tuan-tuan, tu tocang. Kalau rambut jenis melekat tu kan, budak-budak kan dok main apa tu tuan? Pledo apa tu? Macam gam tu lah. Tu saya tengok video baru ni tu. Lepas balik sekolah, budak-budak darjah 1, darjah 2 ni buka tudung. Kawan-kawan baling pledo tu. Lekat kat rambut tu, macam gam tu. Allah. Teruk itu. Tu kalau budak-budak lah. Jadi kalau orang tua-tua disebabkan main macam tu baling, kena kat rambut, tak ada dimaafkan. Pasal itu perbuatan sendiri, cari pasal sendiri. Jadi yang dimaafkan ni kalau rambut tu memang jenis bersimpul-bersimpul dah. Zon kita sangkaan sampai air kena, tak apa. Bulu-bulu yang di dalam hidung tidak wajib dibasuh kerana termasuk dalam jumlah batin. Yang wajib kita basuh ni zahir je. Yang zahir je. Tetapi kalau kena najis, wajib dibasuh kerana masalah najis lebih berat daripada junub. Najis masuk dalam hidung, maka wajiblah. Jadi apa yang nama batin dalaman ni anak dalam mata ni, tak perlu nak korek-korek dalam ni telinga ni. Telinga ni tuan-tuan, apa yang had batin zahir je. Tak payah jorok sampai ke dalam. Ni penting juga bincang bab masalah puasa yang ni lah, bab had zahir had batin. Sebab tu kalau telinga orang puasa, dia korek telinga zahir sajalah, tak masuk sampai ke dalam, maka belum lagi membatalkan puasa. Sebab belum melepasi had rongga, batin dalaman dipanggil. Hidung korek sikit, bukan masuk sampai khusyum ni dalam, belum lagi dikira sebagai had yang batin, maka belum batalkan puasa lah. Tapi jangan nak buat lah, saja-saja dah puasa, saja-saja nak pergi korek pula, tak boleh. Seterusnya dia tadi mana dia? Demikian jua wajib diratakan air di celah-celah kuku. Sebab bangsa lagi nampak ni zahir ni. Sekiranya ada benda di celah-celah seperti daki dan lain-lain, hendaklah dibuangkan kemudian dibasuh. Jaga-jaga cat, liquid, semua tu lah. Hak mana menghalangkan air ni wajib ditanggalkan terlebih dahulu. Kadang-kadang orang luka tuan, dia balut plaster, dia buang dah plaster, gam dekat plaster tu ada lekat lagi tu, maka ia menghalangkan air daripada kena wudu, kena mandi wajib ni tak sah. Semayang, kalau dia semayang lepas 3 hari, Allah contohnya dia luka dekat bawah ni, bawah siku ke, mandi semua dah, tengok-tengok dah ada gam plaster dulu ni, maka dia tengok balik, bila aku buah ni 3 hari lepas mandi dah. Nak kena qada tak tuan-tuan? Kena qada. Kenapa? Diiktibar air tak sampai ni. Kecuali lah lepas dia mandi, dia buh gam balik, plaster balik, maka dia trace balik, ini plaster ni setelah mana aku mandi wajib. Dia trace balik keadaan dia, tak apalah. Kalau dia trace balik, ini plaster ni rasanya lepas mandi wajib aku tak ada buh plaster pula, tak ada kena gam apa pun. Maksudnya ini gam ni ataupun benda yang menghalang air ni berlaku sebelum mandi wajib lagi. Maka benda tu kena qada balik lah. Sebab itu kecuaian kita ni. Seterusnya sekiranya di celah-celah seperti daki dan lain-lain, hendaklah dibuangkan kemudian dibasuh. Jika tidak dibuang, nescaya belum mencukupi hukum mandi, sehingga dibuang dan dibasuh di bawahnya. Dibasuhkan dulu lah.
cuci dulu daki tadi tu. Orang yang zakarnya kulub, maksudnya tidak masuk jawi lagi, belum lagi khatan, tapi dah keluar air mani, wajib menyampaikan air di bawah kulubnya. Orang yang tak masuk jawi lagi tuan-tuan, dah keluar air mani, zakar tersebut dia tak kena tarik sikit. Kan? Tu tuan-tuan tengoklah bahasa sendiri nak gunakan. Saya tak mahu nak sebut. Dan orang perempuan pula wajib membasuh bibir farasnya yang terbuka. Maksudnya kena duduk sikit kalau boleh, bagi nampak bibir faras tu terbuka. Tak kala duduk bertinggung, dia kena duduk bertinggung lah. Tu kalau bagi wanita. Atau mencangkung, kerana kedua-duanya itu dianggap daripada anggota yang lahir, yang zahir saja. Jadi kalau dia tak duduk bertinggung ataupun tak duduk bercangkung bagi wanita ni, dia tak akan nampak pada faras bibir tadi tu. Maka dia kena duduk sikit. Tu cara yang lebih selamat juga. Kita pun lelaki macam tu juga. Hak belah papan punggung kan. Papan punggung tu hak zahir je lah. Hak bahagian luar tu sikit je. Tu pun kena sampaikan air di situ. Jadi hak mana belum khatan, kena tarik sikit kepala zakar tadi tu. Wanita pula kena duduk mencangkung ataupun duduk tinggung, supaya ternampak faras bibir tadi tu, permukaan bibir. Kerana itu dikira yang zahir, yang wajib untuk dibasuh. Jelas kan insya-Allah? Semua depan saya pengalaman banyaklah. Ini nak bagi tazkir, peringatan saja nak. Sebaliknya jika tiada, boleh hendak disampaikan air di bawah kulubnya dengan sebab buta, nescaya wajib dipotong supaya ia celek. Tu kepala zakar tersebut dia tertutup, buta dia panggil tu. Apa sebab tu Islam ni tuan-tuan suruh dia yang lebih baik ni, kanak-kanak ni masuk jawi ni mana bayi lagi. Tu yang lebih baiknya, sebab diajarkan kebersihan pada kecil-kecil lagi. Dan insya-Allah kata guru saya, mana-mana bayi yang mana dikhatankan kecil-kecil ni, dia akan cepat matang. Otak dia cepat pick up. Dia bersih pada awal lagi masa bayi tu. Tapi tuan-tuan, masyarakat kita macam mana ni? Ada yang takut, takkan bayi-bayi nak sunat dah kot. Ada hak takut macam tu. Ada hak berani. Mai mak ayah ke mak mentua apa dah, tak payah lagi lah, kesian kat budak ni, kecil lagi kena sunat dah, nanti dulu. Mai pula sepupu, tak payah lagi lah, kecil-kecil ni siapa nak bagi duit, besar-besar bila sunat baru dapat duit, macam-macam perangai. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh ada buat untuk anak cucu yang lelaki sebut khatan awal-awal, ahsan. Ahsan lah. Dan insya-Allah cepat sembuh, cepat lega, cepat baik khitan tadi tu. Wajib dipotong supaya celek ia terbuka lah. Kecuali jika uzur. Kalau potong tadi pun menyebabkan nanah. Ada seorang budak tuan, dia nak khitan umur 7 tahun tu. Tapi doktor kata ni ada nanah sikit bawah ni. Kalau khitan jadi bahaya, berat lagi. Nanah lagi berat, maka tunggu lagi setahun. Ada uzur tu. Kecuali jika uzur hendak memotongnya, bolehlah orang itu sembahyang macam orang tak dapat air dan tanah untuk buat bersuci, meraihkan waktu dan juga wajib qada. Sudah. Ni kes kategori orang yang lambat khitan dah. Dikira najis air kencing sebut ataupun masih lagi ada dalam kulub dia. Sebab tu kita khatan tu. Bila khatan ni tuan-tuan, dia akan buang kulit kepada di hujung kepala zakar tersebut, supaya air kencing ke air mani ke dia tak kumpul dalam tu. Jadi kulub atas tu kalau belum dipotong, masih lagi dikira sebagai kawasan zahir lagi. Masih lagi dikira sebagai kawasan yang zahir. InsyaAllah kena. Tetapi orang yang mati tidak harus dipotong kulubnya masa mandi mayat, kerana yang demikian itu membawa kepada menghinakan mayat. Tu dialah, dah meninggal lah, takkan nak khitan lepas meninggal kot. Tu dikira menghinakan mayat, tak boleh. Bahkan ditanam mayatnya dengan tak payah disembahyangkan menurut pendapat Syekh Ramli, Imam Ramli. Tak apa ni, nak buat macam mana dah meninggal dewasa dah, belum lagi sunat, belum lagi khitan, maka tak ada masalah, terus saja ditanam. Sebelah berkata Syekh Ibn Hajar, Imam Ramli tuan-tuan, banyak ulama
di Mesir, di Afrika, ambil pendapat beliau. Semua dari mazhab Imam Syafi'i. Ibn Hajar pula, Ibn Hajar ada dua. Satu Ibn Hajar Asqalani, satu Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Asqalani ulama hadis, makam beliau di belakang Masjid Azhar Asy-Syarif. Imam Ibn Hajar Al-Haytami makam beliau di Ma'la, Mekah. Ni ulama fiqh. Ya, kalau kitab fiqh bila sebut Imam Ibn Hajar tuan-tuan, Al-Haytami, Haytam, orang fiqh. Itu ada beza dia. Dua-dua dah ziarah. Hendaklah disembahyangkan juga dengan pakai tayamum, ganti daripada basuh kulub itu kerana darurat. Syekh Ibn Hajar ketat sikit dia. Bila ketat sikit, tak khatan tiba-tiba meninggal. Jadi bila dah meninggal dalam keadaan belum lagi khatan, air mani masih lagi berkumpul dalam kulub, ataupun air kencing masih lagi berkumpul dalam kulub, maka mengikut pendapat Imam Ibn Hajar dikira sebagai menanggung najis. Maka najis kena cuci. Sekarang nak cuci macam mana? Dah meninggal. Maka ganti tersebut dibuatkan tayamum. Tayamum tuan-tuan bukan tayamum badut kat tu. Tayamum dua anggota aja. Muka dan juga tangan sampai ke siku. Ni dah mandi mayat dah. Kemudian dia ambil pendapat Imam Hajar. Imam Hajar kata kena tayamum. Dia pun pergi ambil tanah, badut pula dekat zakar. Allah. Tayamum bukan anggota tu. Tayamum anggota dua aja, muka dan juga tangan sampai ke siku. Dulu ada yang faham macam tu juga. Dia bergolek sampai ke tanah, pusing sampai kena semua tanah ni. Tak, dua aja. Muka dan juga tangan sampai ke siku, ganti tempat yang tak boleh basuh tadi tu. Okey. Ni ada pilih-pilih pendapat lah. Mungkin pendapat Imam Ramli mudah lagi lah. Tak perlu nak tayamum dah. Wajib juga dibasuh lubang dubur, dikembangkan sedikit waktu mandi macam ketika tengah berak. Tu dia. Terus tak ada simpan-simpanan. Pasal ini Syekh Abdul Ghani ni dia orang Johor tapi mengaji kat Kedah. Orang Kedah ni dia terus terang. Senang faham. Itu bahasa paling romantik dekat dunia tu lah. Senang faham. Jadi orang lelaki pun sama juga. Masa mandi wajib, kita kena duduk mencangkung tu, bagi keluar sikit papan pelampung dubur tu, supaya nampak yang zahir tu, boleh kita basuh. Sama juga perempuan pun duduk mencangkung juga. Okey nah, insya-Allah. Kalau kita tengok dah bincang dah mandi wajib, dah bincang dah bab wuduk sebelum ni, maka nak faham air mustakmal ni tuan-tuan. Air mustakmal ni apa sahaja yang terpisah daripada anggota basuhan yang wajib, bukan sunat. Kalau kita nak mandi wajib ni tuan, apa saja air yang mula kena tubuh badan, mula kena terpisah pula, syarat yang kedua, namanya air mustakmal. Kalau kita ambil wuduk, basuhan yang pertama, basuhan yang kedua sunat, basuhan yang ketiga sunat, basuhan yang kedua sebut meleleh jatuh ke bawah, maka belum dikira sebagai air mustakmal. Okey. Macam mana contohnya kalau kita ambil wuduk tadah, basuh kali pertama, nak tadah yang kedua air menitik. Daripada yang basuhan pertama tu jadi apa tuan? Wajib kan? Ambil wuduk wajib, menitik tu jadi apa? Air mustakmal. Kemudian kita basuh pula muka, tak boleh lah. Bukan basuh muka kedua. Hak menitik ni dah ambil basuh muka sekali je, dah menitik. Kita pergi ambil pula basuh anggota wuduk siku ni. Tak sah. Wuduk tak boleh dengan air mustakmal, mesti dengan air mutlak. Tu kalaulah nampak jatuh daripada terpisah daripada basuhan yang pertama yang wajib, maksudnya kali pertama tu terpisah. Kemudian kita nak basuh pula anggota yang wajib, maka tak sah wuduk tadi tu. Tapi insya-Allah kot bab ni selesailah. Kita selalunya kita akan buat 3 kali dah, basuh muka sekali, kita basuh kedua, ketiga. 2, ketiga tu semuanya sunat. Mandi wajib macam tu juga. Hak kali pertama tu, hak kali pertama tu dah yang wajib. Kalau terpisah maka jadi air mustakmal. Lagi tak terpisah, belum jadi air mustakmal.
Contoh saya pernah masa mengaji usul fiqh tu, Syekh buat contoh. Saya kata kita bayangkan duduk dalam tap. Ada orang ni masuk tuan terjun dalam tap. Dia pun pergi selam. Saya bagi contoh kat bulan lepas kot. Ingat. Orang ni nak mandi wajib, masuk dalam tap. Apa tap tu banyaklah, air tu banyak. Kan? Dia selam bawah tu. Ada orang yang nak ambil wudu. Dalam tap tu air banyaklah. Sekarang ni ada orang nak ambil wudu, nampak ada orang. Boleh tak tuan? Tu bagi saya ingat soalan tu sampai sekarang ingat lagi. Syekh bagi soalan tu. Boleh tak kita ambil wudu tuan? Kenapa boleh? Ni ada orang lebih daripada 2 kolah satu. Ni ada orang kat bawah tu. Dia nak mandi wajib dan kita tahu dia nak mandi wajib. Pasal apa boleh pula? Makcik-makcik ibu-ibu belakang nak jawab apa tu? Kenapa boleh tadi tuan? Pasal belum lagi terpisah. Tu bagi soalan sampai kita nak kena pick up macam tu lah. Syarat dia terpisah. Baru namanya ilmu musta'mal. Bab geli-geli fiqh tak bincang. Takkan aku nak ambil saya tak lalu lah. Tak, bab geli-geli tak. Bukan masalah fiqh. Tugas ulama selesaikan masalah. Apa lagi masalah geli apa ni? Lipas. Tengah masak gulai, masak lemak, lipas jatuh kodek-kodek, keluar balik. Boleh makan nak gulai tadi tu? Cicak ke? Godek-godek, keluar balik. Boleh tak makan sah tak? Sah tak? Boleh tak gulai tadi masak lemak tadi tu? Boleh tak? Dia kaedah binatang yang tidak mengalir darahnya cicak ke bawah. Jatuh dalam air mengalir, lagi mana belum jadi bangkai ataupun belum tukar warna, silakan. Boleh makan. Fiqh sebut hukumnya harus, tak ada masalah. Takkan kot nak makan Ustaz, cicak tu, lipas je tu. Tak. Itu bukan kerja fiqh. Kerja fiqh tak bincang geli-geli kita. Boleh faham tak? Fiqh dia selesaikan masalah. Kalau kamu tak mau makan tak apa. Tapi ulama fiqh bagi jalan penyelesaian, hukum macam mana? Boleh ke tak boleh? Itu fiqh mana? Itu fiqh. Bab geli, bab tak sanggup tu kira lain. Apa lagi tuan? Kek. Jatuh bangkai ke apa jatuh atas kek. Benda yang pejar ni buat macam mana tuan? Dibuangkan bangkai tadi tu, hak kena sekelilingnya. Hak tak kena ni contoh kek sebelah ni tak kena. Boleh makan tak? Boleh. Sanggup ataupun tidak tu kira lain. Tu kira lain. Hukum dia selesai. Sunat-sunat mandi hadas sikit lagi. Sunat-sunatnya banyak. Setengah daripadanya menghadap kiblat tu kalau boleh, mandi ke ambil uduk ke menghadap kiblat. Nabi ambil uduk, Nabi menghadap ke arah kiblat. Itu yang paling afdal sekali. Membaca bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berniat dengan niat zikir. Membaca maksudnya melafazkanlah kalau bukan dalam tandas. Kalau nak masuk tandas kita bincang sunni tuan-tuan. Nak masuk tandas ni tak payah baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja. Kenapa tak perlu baca ar-Rahman ar-Rahim? Sebab syaitan tu, tandas ni tempat syaitan yang dirjam, marah. Jadi ar-Rahman sifat sayang, sifat pemurah, gabung dengan yang dirjam, yang dimarah, maka tak sesuai. Baca bismillah aja. Ini maksudnya bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Habis sikit lah. Itu habislah. Saya pun nak wanti awal. Jangan takut.
Yang kedua, semua sikit lagi, baca bismillah dengan niat zikir, membasuh dua tapak tangan sebelum kita mandi, menggosok dengan tangan di mana tempat yang sampai pada seluruh anggota berturut-turut. Tangan kita ni tuan-tuan bergeraklah masa kita mandi tu, gosok. Mulai basuh daripada sebelah kanan. Membasuh kanan ni pula tuan-tuan. Kanan macam mana kanan? Kanan dah. Kaki kanan. Kita kalau mula dari kaki naik sampai ke atas. Paha, pinggang, perut sampai ke dada kanan. Kemudian start pula kiri. Kaki kiri sampailah pula sampai ke atas pula. Tu maksudnya kanan. Kan? Tapi kalau untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau untuk mandi mayat pula tajuk lain pula lah. Ada cara mandi dia. Ni untuk mandi belah kanan. Mandi wajib ni mula belah kanan dulu. Sebelah dipanggil. Tersebut dalam kitab Iqna' Bujarimi jilid 1 muka surat 201. Orang yang berhadas harus mandi bertelanjang dalam tempat yang terselindung, bukan tempat terbuka lah. Itu dalam bilik air atau di hadapan orang yang harus menengok auratnya. Boleh kita tak pakai baju kalau mandi, kalau orang sebut harus tengok aurat kita. Hukumnya harus je lah, bukan wajib. Tetapi kalau pakai kain basahan lebih baik, itu lebih afdal katanya. Pada pendapat saya, jika mandi dalam bilik air bertelanjang lebih afdal, kerana menjimatkan air, terutama jika air tidak banyak ataupun dicaturkan air. Masalah air dan sebagainya tak banyak, maka untuk jimatkan. Dan senang hendak meratakan air itu keseluruhan badan. Yang terakhir tuan, kita sebutkan sebelum ni, Nabi SAW kalau ambil wuduk 550 ml ni berapa lah? Lebih kurang lah sebotol ni. Ni 500 ml. Kalau Nabi wuduk banyak ni. Kalau Nabi ambil wuduk. Kalau untuk mandi wajib, dia panggil 4 mud sama dengan 1 gantang. 1 gantang ni tuan-tuan lebih kurang rempak ni hampir ke 2 liter lah. Ataupun dalam ni tak sampai apa 1.7 liter. Hampir ke 2 liter lah. Kalau botol air besar mineral kan, kena 2 botol lah. Tu kalau Nabi mandi wajib. Pertama je tuan-tuan, tak syarat begitu. Tak syarat lah kita nak kena ikut macam tu. Ini Nabi nak ajar kenapa tuan, bagi mereka-mereka yang diuji dengan ketiadaan air, susah dapat air. Maka Nabi dah tunjukkan cara dia. Ambil uduk sebotol ni pun boleh dah. Sikit je. Sapu je. Kita buka macam pilih bomba. Mentang-mentang free. Jimatkan air tuan. Yang kedua tuan-tuan, kata para ulama yang nak beramalkan dengan 1 mud ataupun sebotol ni masa ambil uduk, ataupun 4 botol ni sama dengan 2 liter ni, cara ukuran Nabi SAW kena tengok dulu saiz badan dia macam mana. Kalau saiz badan dia yang mu'tadil, yang sederhana, yang maksudnya dia boleh pakai sikit, maka boleh ikut cara tu. Dan kita sikit badan kurus ke besar ke, kita tak kira tuan. Sama je buka shower tu senang kita. Banyak mana pun keluar, yang tu lah mandi. Tapi ada orang tuan kata Syekh, oh Nabi ambil banyak ni je, aku mesti kena ikut Nabi. Nabi mandi 4 botol ni lebih kurang anggaran dia, aku mesti kena ikut cara Nabi. Padahal badan dia besar, maka boleh menyebabkan semayang ibadah dia tak sah pula, sebab tak meratakan air keseluruhan badan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tuan-tuan, lepas isyak lagi saya ada khusus lah, sikit lah siapa-siapa yang nak tahu sikit cara-cara nak pergi umrah, nak jadi tetamu Rasulullah, bukan nak buat khusus umrah lah, macam mana nak tahu kelebihan Mekah, Madinah, apa persediaan dan sebagainya, jemputlah, saya bagi link sikit insyaAllah. Pasyak semina syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Ya awwalil awwalin wa ya akhiril akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya arhamar masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.